وعمل اللكنوي رحمه الله تعالى على جماعة من أهل عصره أنهم كلما ناظروا واحدا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية وبحثوا عن أعماله العرضية. وقد وقع كثيرا في هذا بعض من نصب نفسه محدثا في عصرنا إذا انتقد إنسانا جاوز الحدود في حقه أيما مجاوزات، بل تعدى الحقائق أيما التعديات متعذرا بمشروعية الجرح، وإنما هو الظلم والقرح أوقعاه في المحذور الخطير الذي حذر منه القرآن الكريم وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Sifat yang ketiga adalah jarah tersebut mestilah sekadarnya yang dihajatkan. Berikutnya adalah dengan efektif istilah kita. Kalau cukup satu kalimat, jangan 3 kalimat kita sampaikan. Dia salah satu perkara saja, satu perkara kita sebut dia salah dalam perkara ini. Jangan kemudian kita bincang lagi ke arah perkara lain untuk memperburukkan lagi orang tersebut. Nah, ini yang dilarang. Mesti efektif. Justru kata Imam As-Sakhawi tadi, liza sarraha As-Sakhawi biqaulihi la yajuzu at-tajrih bi syai'aini idza hasala bi wahid. Tidak boleh kita menjarah dengan 2 perkara kalau 1 perkara pun dah cukup. Dia suka datang lambat. Cukup tak untuk menjarah? Cukup dah. Oh, kalau gitu kita tak boleh percaya dia lah. Cukup 1 perkara saja. Dia suka datang lambat, tapi sebenarnya ada lagi perkara lain. Saya nak sebutkan ya. Semalam dia begini. Oh, yang 2 hari yang lepas dia begitu. 3 hari yang lepas. Sebulan yang lepas. Aku dah faham lah. 1 pun awak cakap dah cukup. Tak payah sebut perkara-perkara lain. Ini maksudnya efektif. 1 tak boleh. Kalau 1 cukup, tak payah kita tambah lagi dengan perkara yang lain. Walihadza ittasamat ibaratul ulama rijal bil ijaz. Justru itu ibarat kalimat-kalimat yang digunakan oleh ahli ulama rijal selalu bersifat ijaz, singkat, diqqah balighah, sangat teliti, wal mawdu'iyah, dan objektif. Fala yaziduna 'alal kalimatil wahidah awil kalimataini fil jarhi illa nadiran. Jarang sekali mereka menambah 1, 2, 3 kalimat. Misal layin dah cukup. Layinul hadis, laisa bil qawi, fulan laisa bil qawi, dhaif, sayyi'ul hifz, kasirul ghalat, matruk, kazzab. 1 kalimat digunakan, kita sudah tahu apa maknanya. Justru tak payah lagi elaborate panjang. Beliau kazzab. Kenapa dia kazzab? Oh, pertama disebutkan apa perkara-perkara yang dia cakap di kedai kopi ke, perkara yang dia cakap di rumah ke, tak perlu. Cukup 1 kalimat kazzab, dah selesai. Wa kana al-Imam Bukhari yuzkaru bihadzal ihtiyat syadid. Imam Bukhari terkenal dengan sikap yang sangat berhati-hati seperti ini. Beliau paling banyak pun selalu berkata fihi nazar. Si fulan, tuan-tuan perempuan, ada masa tengok di library satu kitab karangan Imam Bukhari namanya Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Bukhari. Tengok apabila beliau berbincang tentang perawi, apa yang beliau ucapkan. Singkat saja dan tak seperti ulama-ulama hadis yang lain. Kalau ibarat ucapan-ucapan Yahya ibn Ma'in kasar. Yahya ibn Ma'in guru Imam Bukhari, dan nampak macam beliau jiwanya berbeza sikit. Dia ucapkan kalimat-kalimat yang cukup kasar. Tapi kalau Imam Bukhari, beliau jaga lidahnya dan dia hanya ucapkan perkara yang sedapat mungkin baik. Kalau lemah, beliau katakan fihi nazar. Beliau tak katakan fulan dhaif, fulan kazzab. Adalah berapa perkara sikit, tapi beliau paling banyak adalah fihi nazar. Fihi nazar maksudnya ada yang tak kena dengan dia. Itu maknanya fihi maqal, fihi nazar. Fihi nazar maknanya ada yang tak kena, untuk menunjukkan si fulan dhaif. Fi hadisihi nazar, dalam hadisnya ada yang tak kena. Wa aqsa ma yajrah bihi an yaqula munkarul hadis. Paling teruk pun Imam Bukhari hanya menyebut munkarul hadis. Hadis-hadisnya munkar. Munkar maknanya banyak salah, banyak tafarrud,
banyak yang tidak ada sokongan daripada perawi-perawi yang lain. Munkar, banyaknya munkar dalam riwayat seorang, ini menandakan kemungkinan besar dia telah tersalah dengan sengaja. Dan tersalah dengan sengaja dalam istilah kita adalah berdustalah. Kalau kita berbincang tak sesuai dengan fakta, sama ada tak sengaja atau dengan sengaja kan? Ada apa, sama ada tak sengaja atau sengaja. Kalau tak sengaja memang tersilap lidah. Akhirnya apa yang kita ucapkan tak seperti dengan kenyataannya. Akan tapi kalau sengaja, maknanya berdusta. Justru para ulama ramai, kalau Yahya bin Ma'in dia akan terus hentam aja lah. Fulan kazzab, fulan apa, macam tadi yang doktor sebutkan, dajjal, minat dajajilah. Dia orang fulan ni dajjal. Ini ucapan Imam Malik. Tapi Imam Bukhari sangat jaga ucapan beliau. Beliau berkata munkarul hadis. Itu pun sudah sangat teruk. Kalau Bukhari udah bagi dia macam gitu dah sangat teruk perawi tersebut. Walam yasta'mil tasrih bikazzab wa nahwiha ihtiyatan min al-wuqu' fil ghibah wa ihtirami 'ardil muslim. Lalu kita pindah ke paragraf berikutnya. Wa'aba al-Luqnawi rahimahullah ala jama'ati min ahli asrihi. Imam al-Luqnawi punya kitab Raf' wa Takmil fil Jarh wa Ta'dil. Beliau mencela sebagian daripada orang yang ada di masa beliau yang suka kullama nazaru wahidan min al-afadil fi mas'alah min al-masail tawajjahu ila jarhihi bi af'alihi dzatiyah. Orang tersebut kalau berbincang, berdebat dengan seseorang dalam satu masalah ilmiah, dia tak bincang ke masalah ilmiah tu, akan tapi dia terus pergi kepada af'alihi dzatiyah, perbuatan-perbuatan pribadi orang tu. Kita khilaf dalam masalah kunut misalkan, bukan bincang tentang dalil kunut, lalu katakan awak apa bincang tentang kunut, tak pakai serban pun. Awak tak solat tengok tu, tak rapi. Awak tengok anak perempuan awak sendiri tak pakai tudung kan? Apa kena mengena dengan kunut? Kita bincang tentang masalah min masailil ilmiyah, tapi kenapa kemudian tawajjahu ila jarhihi bi af'alihi dzatiyah? Dia kemudian menjarah orang tersebut dengan perbuatan-perbuatan pribadi orang tersebut. Komik apa, janggut potong semua, jadi jarah. Kemudian misai potong semua, jadi jarah. Lalu kalau kita debat, senang debat sama dia. Masalah apa saja, jarah kita sudah ada. Masalah apa saja kita menang. Kenapa? Awak janggut pun potong, nak cakap sama saya pula. Nah ini tak betul. Maknanya dia tak yatajawazul jarh bi miqdaril hajah. Wa bahasu an a'malihil aradiyah. Begitu juga dia membahas, mencari-cari apa kesalahan-kesalahan dia yang berkaitan dengan perilakunya. Ini tak kena, ini tak objektif. Dan ini bukan perkara yang berlaku hanya di zaman Luqnawi, zaman sekarang pun. Kita kalau coba analyze perbincangan-perbincangan yang ada di sekitaran kita, bahkan di internet pun, tengok perbincangan. Apabila merod ke seorang tokoh, apa yang dilakukan? Fokus ke masalah yang dibincangkan, ataukah dia sudah pindah keluar perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sikap, perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, ini telah keluar daripada manhaj yang dibenarkan dalam agama kita. Wallahu a'lam. Syarat rabi'. Kita lihat nama ini sebelum ada tandas insyaallah.